Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tajuk solat fardu. Okey, video sebelum ni saya telah menerangkan pengertian solat fardu, 5 waktu solat fardu dan juga syarat sah solat fardu. Untuk video kali ini kita akan belajar 13 rukun solat dan juga perkara yang membatalkan solat. Okey, mari kita mulakan sekarang. Amalkan dan hayati rukun solat. Kita kira sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 rukun solat. Okay. Yang pertama, rukun solat yang pertama ialah berdiri betul bagi yang mampu. Dia tetap tu, berdiri bagi yang mampu. Jika awak tak sihat atau awak tak mampu untuk berdiri, kita boleh semayang duduk ataupun baring ya. Ikut kemampuan awak pada waktu tersebutlah. Okay. Seterusnya yang kedua, berniat. Niat sembahyang, kalau awak nak sembahyang subuh, niat sembahyang subuh. Niat mesti betul. Jangan niat waktu subuh awak niat sembahyang isyak. Itu tak sah solat awak. Mula-mula pun dah tak sah sebab niat dah salah ya. Yang ketiga, melafazkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kena lafazkan ya. Okay, seterusnya nombor 4, membaca surah Al-Fatihah. Ini adalah bacaan wajib di dalam solat. Jika awak tidak membaca surah Al-Fatihah, solat awak tidak sah. Seterusnya yang kelima, rukuk serta tumakninah. Bacaan rukuk, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Seterusnya i'tidal serta tumakninah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Nombor 7, sujud serta tumakninah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Okey, kemudian nombor 8, duduk antara dua sujud. Okay, kalau saya ajar murid, kan, macam mana untuk kita mudah menghafal bacaan duduk antara dua sujud ni ya. Kita angkat tangan 8. Kita baca sama-sama. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu adalah bacaan duduk antara dua sujud. Okay, seterusnya duduk tahiyat akhir. Nombor 10, membaca tahiyat akhir. Jom kita baca sama-sama. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay, seterusnya nombor 11, membaca selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Okey, nombor 12, melafazkan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan terakhir, tertib. Tertib ni bermaksud kita melaksanakan solat ini mengikut turutan. Jangan awak solat, mula-mula baca Al-Fatihah, kemudian awak terus sujud. Bila tiba-tiba awak turun rukuk, ataupun tiba-tiba awak turun tahiyat, lepas tahiyat terus bangun. Tidak mengikut turutan, itu maknanya tidak tertib. Bila tidak tertib, solat awak tidak sah. Okey, ini adalah 13 rukun solat ya.
mesti kita wajib untuk kita lengkapkan solat kita seperti yang telah ditetapkan 13 rukun ni. Ini wajib ya. Okey. Seterusnya, teliti dialog dan bincangkan perkara yang membatalkan solat. Bagaimana solat awak boleh batal? Okey, tengok murid ni dia telefon ustaz dia. Assalamualaikum ustaz. Ustaz, apakah hukum solat saya jika terlupa membaca surah Al-Fatihah pada rakaat kedua? Dia tanya ustaz dia. Tiba-tiba nombor 4. Oh begitu. Apakah perkara lain yang boleh membatalkan solat saya ustaz? Kita nak tahu apa jawapan ustaz tu. Jom. Okey, ustaz dia jawab nombor 2 tu. Waalaikumsalam Adam. Solat kamu batal kerana kamu meninggalkan perkara rukun. Kamu wajib menggantikan semula solat tersebut. Nampak? 13 rukun solat tadi jika kamu tinggal maka solat kamu tidak sah. Bila tidak sah kamu kena ulang semula solat tersebut. Faham? Okey, seterusnya dia tanya lagi, Adam tanya, perkara apa yang boleh membatalkan lagi solat dia? Okey, ustaz dia cakap nombor 3 tu. Perkara lain yang boleh membatalkan solat adalah pertama, berlaku perkara yang membatalkan wuduk. Berikan satu contoh. Apa perkara yang boleh membatalkan wuduk? Ya, cuba jawab dalam diri kamu sendiri. Okey, nombor 2, berlaku hadas besar. Misalnya bila perempuan datang haid, solat dia batal lah. Okey, terkena najis, batal solatnya. Terkena najis, terbuka aurat, mengubah niat solat, membatalkan solat, bercakap-cakap. Yang ini tolong ya. Saya perasan dalam latihan ketika guru mengajar pun kadang-kadang kamu suka bercakap. Ini boleh membatalkan solat kamu. Makan atau minum ketika solat boleh membatalkan. Ya, membatalkan solat ya, bukan membatalkan wuduk. Kiranya kalau awak makan dan minum tidak membatalkan wuduk. Tetapi ini boleh membatalkan solat awak. Seterusnya, membelakangkan kiblat. Ketawa waktu solat, batal solat awak. Seterusnya, menambah rukun dengan sengaja. Sengaja sahaja, saya saja je syok dia rukuk. Dia suka nak rukuk 2 kali. Rukuk lagi 3 kali. Tak boleh ya. Seterusnya, anggota besar bergerak sebanyak 3 kali berturut-turut. Maknanya macam contoh awak bergerak, berpusing. Kan? Awak bergerak macam, tepi ni kosong, awak gerak. Boleh bergerak, tetapi jangan lebih 1, 2, 3, stop. Jangan berturut-turut. Lepas tu bergerak lagi sehinggalah kita dapat merapatkan soft tersebut ya. Okey, yang penting jangan lebih daripada 3 kali. Kalau nak bergaru ke, nak gatal badan ke, jangan lebih daripada 3 kali ya. Okay, seterusnya, gila, hitam, tertidur atau mabuk semasa solat. Boleh membatalkan solat. Mendahului imam 2 perbuatan berturut-turut. Yang ni pun bahaya juga. Awak mendahului imam. Imam belum lagi rukuk, awak dah rukuk. Lepas tu, imam belum lagi sujud, awak dah sujud. Laju melebihi imam. 2 kali berturut-turut awak laju. 2 perbuatan tersebut, maka solat awak tidak sah ya. Mesti kita semayang, kita kena ikut imam. Kalau kita semayang jemaah lah. Kan? Okay, yang terakhir, murtad. Apa maksud murtad? Murtad adalah keluar daripada agama Islam. Kalau golongan yang murtad, yang keluar agama Islam, dia solat tidak sah. Faham? Okey, seterusnya kita akan membaca sebuah kisah. Seorang murid yang bernama Anas. Baca dan hayati. Anas seorang budak yang baik. Dia sentiasa menjaga solat 5 waktu. Sebaik sahaja mendengar azan, Anas akan segera berwuduk dan bersolat. Dia bersolat secara berjemaah di surau. Kadang-kadang Anas berjemaah bersama-sama ayahnya di rumah. Jika di sekolah, dia solat berjemaah bersama-sama dengan ustaz dan kawan-kawannya. Kita hendaklah sentiasa mengamalkan solat fardu dalam waktunya secara beristiqamah seperti Anas.
Apakah caranya? Antara yang boleh kita lakukan termasuklah selalu mendengar nasihat, sentiasa mendisiplinkan diri, mencari dan berkawan dengan orang yang baik, sentiasa berdoa kepada Allah. Okey, ini adalah kisah. Kisah seorang budak atau murid yang bernama Anas. Ya, bagaimanakah cara untuk kita mencontohinya? Dia dah bagi tahu dah. Yang pertama, dia selalu mendengar nasihat. Ya, dengan nasihat daripada ibu bapanya, daripada gurunya. Yang kedua, dia sentiasa mendisiplinkan diri. Dengar azan, dia terus mengambil wuduk. Dia berjemaah di surau. Kalau di rumah, dia berjemaah dengan keluarganya. Jika di sekolah, dia berjemaah dengan ustaznya. Seterusnya, Anas juga dia sentiasa mencari dan berkawan dengan orang yang baik. Ya. Kita nak menjadi orang yang baik, kita mestilah berkawan dengan mereka, berkawan dengan kawan yang baik. Jaga pergaulan kita. Yang seterusnya, dia sentiasa berdoa kepada Allah semoga dia menjadi insan yang berguna, hamba yang taat. Itulah senjata orang mukmin, ya. Okey, rasanya sampai setakat itu sahaja. Kita berjumpa pada tajuk yang akan datang, ya. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.